Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menjawab soalan-soalan darab perpuluhan di muka surat 77, iaitu soalan nombor 1 dan 2, dan juga di muka surat 88 soalan nombor 6 dalam buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang mari kita selesaikan beberapa soalan. Cikgu akan bimbing beberapa soalan saja di muka surat 77. Yang selebihnya murid-murid kena jawab atas usaha sendiri. Jadi soalan pertama cikgu pilih soalan 1A, iaitu 4 darab 5/6. Jadi sekarang kita selesaikan soalan A dulu. Soalan A adalah 4 darab 5/6. Okey, untuk darab kamu boleh terbalikkan nombor ini, iaitu 5/6 darab 4. Okey, buat dua garis. Okey, walaupun 4 darab 5/6, yang ini kita boleh ubah jadi 5/6 darab dengan 4. Jadi, langkah pertama sekarang, titik perpuluhan ini mesti letak dulu segaris. Okey, 6 kali 4, 24. Jadi 4 sini, 2 pi atas. 5 kali 4, 20. 20 tambah 2, 22. Jadi jawapan adalah 22/4. Ingat, jangan lupa titik perpuluhan ini. Mesti letak segaris. Lepas tu jawapan terakhir pun mesti kena letak titik perpuluhan. Kalau kamu tak letak titik perpuluhan ini, jawapan kamu akan salah. Baik murid-murid, sekarang mari kita lihat soalan B, iaitu 57 darab 94/1. Okey, nombor perpuluhan darab dengan nombor 2 digit. Okey, 57 darab 94/1. Sekarang kita selesaikan soalan ini. Soalan B adalah 57 darab 94/1. Okey, yang ini kita boleh ubah jadi 94/1 darab 57. Okey, untuk soalan ini cikgu tak galakkan kamu selesaikan menggunakan bentuk lazim macam ini. Okey, untuk lebih selamat kamu gunakan kaedah lattice, iaitu buat peta. Okey, sini ada berapa nombor? 1, 2, 3. Jadi kita buat satu peta dulu. Okey, peta ni bahagi kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sini ada 2 nombor, jadi kena pecah kepada 2 bahagian. Okey, 94/1. 94. Okey, satu peta kamu tulis satu nombor je. 94. Perpuluhan ini letak ikut garis ini. 1. Seterusnya 57. Tulis 5, 7. Selepas itu, bucu ni dengan bucu ni kamu kena sambung. Sambung. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Okey, sekarang darab. 1 kali 5, 5, sini sifar. 4 kali 5, 20. Okey, jangan kamu tulis sifar dekat atas. Kalau kamu tulis sifar dekat atas, 2 dekat bawah, itu adalah nombor 2. Okey, sama juga yang ni. 1 kali 5 dapat 5 kan? Jangan kamu tulis 5 dekat atas. Kalau kamu tulis 5 dekat atas, itu adalah 50. Kita nak tulis 5. Jadi 5 sini, sifar dekat atas. 4 kali 5, 20. Okey, seterusnya 9 kali 5, 45. Dah siap satu baris. Sekarang, nombor atas kena darab dengan 7. 1 kali 7, 7. Sini sifar. 4 kali 7, 28. 9 kali 7, 63. Seterusnya, tengok dekat garis ini, bawah garis ini ada nombor 7. Tulis 7. Bawah garis ini 8 tambah sifar tambah 5, 13. Jadi 1 pi atas ini. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 2, 13. 1 pi atas. 4 tambah 1, 5. Sekarang titik perpuluhan ini ikut garis ini letak dekat sini. Jadi jawapannya adalah 5363/7. Kamu mesti tulis jawapan ini. Kamu jangan biarkan dekat sini saja. Okey, kamu mesti salin jawapan ini dekat sini.
Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan C. Soalan C adalah 8 darab 12,65. Okey, soalan C adalah sama macam soalan A, iaitu kita gunakan bentuk lazim macam ini. Okey, untuk soalan C kamu boleh rujuk soalan A. Soalan A cikgu dah tunjuk dah. Kamu boleh jawab soalan C berdasarkan soalan A. Sekarang kita beralih ke soalan D. Okey, soalan D adalah 64 darab 982 perpuluhan sifar 3. Okey, ini adalah darab dengan nombor 2 digit. Untuk soalan D, kamu kena gunakan kaedah macam ini. Okey, buat petak. Cikgu dah tunjuk dah soalan B. Jadi, kamu gunakan kaedah B ini untuk soalan D. Okey, sekarang kita lihat macam mana selesaikan soalan D. Okey, 64 darab 982 perpuluhan sifar 3. Kita kena buat satu petak dulu. Baik murid-murid, kamu kena lukis satu petak besar macam ni dulu. Okey, kalau boleh gunakan pembaris untuk lukis petak ini untuk nampak lebih kemas. Okey, sekarang kita lihat soalan ini. Okey, soalan ini ada nombor 982 perpuluhan sifar 3. Okey, nombor ini ada 5 digit. Jadi petak ini mesti bahagi kepada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, nombor ini ada 2 nombor, 2 digit. Jadi petak ini mesti bahagi kepada 2 bahagian. Okey, sekarang nombor ini kita tulis dekat atas. 982 perpuluhan ini ikut garis ini sifar 3. Okey, seterusnya 64. Tulis sini 6, 4. Okey, sekarang kita kena sambung bucu dengan bucu. Okey, kamu kena sambung bucu ini dengan bucu ini. Jangan kamu sambung bucu ini dengan bucu ini pula. Okey, bucu ini dengan bucu ini dulu. Okey, seterusnya bucu ini dengan bucu ini. Okey, seterusnya yang ini dengan yang ini. Okey, ikut. Yang ini dengan yang ini. Okey, yang terakhir yang ini. Okey, sekarang nombor atas ini kena kali dengan 6. 3 kali 6, 18. Sifar kali 6. Sebarang nombor kali dengan sifar, jawapan adalah sifar, sifar. 2 kali 6, 12. 8 kali 6, 48. 9 kali 6, 54. Okey, siap nombor atas ni. Okey, dah siap untuk sifir 6. Sekarang kena tengok sifir 4. 3 kali 4, 12. Sifar kali 4, sifar, sifar. 2 kali 4, 8. Jadi sifar sini, 8 sini. Jangan kamu tulis 8 dekat atas. Kalau kamu tulis 8 dekat atas, itu adalah 80. Okey, 8 kali 4, 32. 9 kali 4, 36. Sekarang, tengok garis yang pertama adalah 2. Okey, bawah garis ini 2. Bawah garis ini 8 tambah 1. Okey, 9. Okey, bawah garis ini 8 tambah sifar tambah 1 dapat 9. Okey, bawah garis ini 2 tambah 2, 4. Bawah garis ni 6 tambah 3, 9. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 1, 18. Okey, jadi 1 pi atas. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 1, 12. 1 pi atas. 5 tambah 1, 6. Okey, yang penting, yang paling penting adalah titik perpuluhan. Ikut garis ini. Okey, ikut garis ini. Okey, dekat sini. Jadi jawapan adalah, tulis nombor ini 6, 2, 8, 4, 9, perpuluhan 92. Jadi jawapan kita adalah 62,849,92. Okey, jawapan terakhir mesti kena tulis. Okey, jangan kamu biar macam ini je. Okey, yang ini mesti kena salin dekat sini. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan E dan F. Okey, soalan E dan F lebih kurang sama macam soalan B dan
D, iaitu darab dengan 2 digit. Okey, soalan E darab dengan 31, soalan F darab dengan 87. Jadi kamu gunakan kaedah soalan B dan D, iaitu buat peta macam ini. Okey, kamu buat peta, kamu selesaikan macam ni. Untuk soalan E dan F, gunakan kaedah B dan D. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan G, H, I. Okey, soalan G darab dengan 10, soalan H darab dengan 100, soalan I darab dengan 1000. Yang mana melibatkan darab dengan 10, 100, 1000, kamu tak perlu pun buat langkah yang panjang. Kamu boleh buat langkah yang pendek, langkah yang pantas untuk soalan yang melibatkan darab 10, darab 100, darab 1000. Untuk darab dengan 20, 200, 2000, kamu kena gunakan langkah yang panjang. Hanya untuk yang ada nombor 1, belakang ada sifar, kamu kena gunakan langkah yang pendek. Okey, sekarang mari kita lihat soalan G, H, I. Baik murid-murid, sekarang mari kita lihat soalan G. Soalan G adalah 10 darab 2,95. Okey, soalan G ada 10, soalan H ada 100, soalan I ada 1000. Untuk soalan-soalan macam ini, kita tak perlu pun buat langkah yang panjang macam kita buat sebelum ini. Okey, untuk soalan-soalan macam ini kita boleh gerakkan titik. Untuk operasi darab, kena gerakkan titik ke arah kanan. Untuk operasi bahagi ke kiri. Sekarang 10 ini ada satu sifar. Jadi titik ini mesti kena gerak ke kanan satu tempat. Kita tulis 2,95. Okey. 10 ada satu sifar, jadi titik ini gerak ke kanan satu tempat. Jadi titik ini dah sampai sini dah. Jawapan adalah 29. Okey, perpuluhan dekat sini, tulis perpuluhan 5. Sama juga untuk soalan H. Okey, ada dua sifar. Jadi tulis 92,851. Okey, dua sifar, gerak dua tempat. 1, 2. Jadi jawapan adalah tulis 9, 2, 8, 5. Okey, titik ini dah sampai sini dah. Perpuluhan 1. Jadi jawapan adalah 9,285,1. Okey, soalan I pun sama macam soalan G dan H. Baik murid-murid, sekarang mari kita lihat soalan nombor 2, iaitu apakah nilai Q. Okey, kita kena cari nombor yang sepatutnya ada dekat tempat Q ni. Q adalah anu. Jadi kita kena cari anu. Okey, untuk soalan 2A dan B ni kita kena rujuk balik soalan G, H, I. Okey, kita rujuk balik soalan G, H, I. Okey. Tengok dekat sini soalan A ni. Q darab 74,376 sama dengan 743,76. Okey, tengok dekat sini. 7 ada, sini pun 7 ada. 4, 4. 3, 3. 7, 7. 6, 6. Okey, nombor adalah sama. Cuma yang berbeza adalah titik perpuluhan. Okey, sini ada depan 3. Sini ada di belakang 3. Bermaksud titik ini gerak satu tempat ke kanan. Okey, nampak tak dekat sini? Okey, titik gerak ke kanan. Titik gerak ke kanan satu tempat. Nampak tak? Okey, jadi darab dengan 10 baru titik gerak ke kanan satu tempat. Jadi nilai Q adalah Q sama dengan 10. Okey, 10 darab 74,376 baru kita dapat jawapan 743,76. Jadi untuk soalan B pun sama. Okey, kamu rujuk soalan-soalan dekat sini. Okey, tengok dekat sini. Titik ada depan sifar, kan? Depan sifar. Sekarang tak ada pun titik dekat sini. Bermaksud titik ini dah gerak pi belakang dekat sini. 1, 2, 3. Okey, bila titik ini dah gerak pi sini, dapat perpuluhan sifar dekat sini sepatutnya. Perpuluhan sifar. Okey, perpuluhan sifar ni tak perlu tulis pun. Okey, tak perlu tulis. Jadi sifar gerak 3 tempat. 1, 2, 3. Jadi darab dengan berapa? Tulis Q 1000. Okey, 3 tempat jadi 3 sifar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi darab dengan 1000. 1000 ada 3 sifar. 1, 2, 3. Sini gerak satu tempat. Jadi 10 ada satu sifar. Jadi darab dengan 10.
Baik murid-murid, cikgu dah bimbing beberapa soalan di muka surat 77. Jadi murid-murid gunakan cara yang sama untuk menyelesaikan soalan-soalan di muka surat 88, iaitu soalan nombor 6, A, B, C, D, E dan F. Okey, soalan darab perpuluhan. Caranya hampir sama dengan muka surat 77 yang cikgu tunjuk tadi.